Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, untuk video kali ini kita akan teruskan kuliah kita yang seterusnya, iaitu kita akan bincang topik yang ketiga kita, iaitu analisis data kualitatif dan reka bentuk penyelidikan. Okey, Challenger pada tahun 1970 menyatakan bahawa reka bentuk kajian ini merupakan satu tata cara pengolahan data yang dipungut berdasarkan perancangan khusus dan sistematik terhadap konsep pembentukan rangkaian hubungan antara pemboleh ubah yang terlibat dalam sesuatu kajian. Macmillan dan Schumacher juga dia bagi tahu yang reka bentuk penyelidikan ini merujuk kepada cara penyelidik mengendali kajian dan prosedur atau teknik yang kita guna semasa menjawab soalan kajian tu. Tujuan reka bentuk kajian ni adalah untuk mengawal punca-punca bias yang boleh mengganggu dapatan kajian kita. Okey, jenis reka bentuk penyelidikan. Jenis utama reka bentuk penyelidikan ada dua. Yang pertama, reka bentuk kajian kualitatif dan reka bentuk kajian kuantitatif. Okey, untuk data kualitatif, kaedah utama penyelidikan untuk mendapatkan data terbahagi kepada dua. So, ada dua, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Okay, sorry kat sini typo. Okay, pendekatan kualitatif ni berasaskan kualiti. Maksudnya, dia bersifat deskriptif dan lebih kepada menghuraikan makna-makna perkara yang kita kaji serta tak mengutamakan sangat bentuk numerical. So, untuk data yang berbentuk numerical ni, lebih ke bila kajian tu lebih berkait dengan data numerical, kita panggil sebagai pendekatan kuantitatif. So, untuk data kualitatif ni, reka bentuk kualitatif ni kurang berstruktur, terbuka dan lebih menumpukan pada proses tu. Skop kajian tu meliputi bilangan responden yang kecil. Okey, Nana pada tahun 2005 bagi tahu yang pendekatan kualitatif dalam penyelidikan ni adalah kajian kes di mana satu penyelidikan akan dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem, sama ada berbentuk program ataupun kejadian terikat oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu. Okey, definisi bagi penyelidikan data kualitatif: kajian ke atas sesuatu situasi dan individu untuk dapatkan maklumat secara terperinci atau mendalam. Okey, biasanya pendekatan kualitatif ni adalah penyelidikan yang lebih kepada untuk mengkaji sesuatu fenomena ataupun situasi dalam konteks yang sebenar atau kita panggil sebagai natural setting, atau senang cerita secara semula jadi. Okay, data ni biasa kita kutip melalui teknik pemerhatian, temu bual, penulisan diary, analisis dokumen dan banyak lagi. Tapi kebiasaannya kita guna cara-cara ni lah. Okay, tujuan untuk kita buat data penyelidikan data kualitatif ni untuk jawab persoalan berkait dengan kenapa dan bagaimana. Penyelidikan ni biasa terangkan proses, langkah dan sebab sesuatu perkara itu berlaku, dan juga boleh membantu kajian kuantitatif dengan memberi penjelasan dengan hasil data penyelidikan kuantitatif tu. So, kegunaannya adalah antara sedikit pengenalan berkait dengan data kualitatif. So, reka bentuk kajian kualitatif ni merupakan satu rancangan di mana kajian yang dijalankan tu membentuk kajian membawa maksud tertentu yang berkait dengan idea ataupun persoalan kajian. So, secara ringkas, keputusan yang dibuat tentang kajian tu mesti memenuhi elemen-elemen yang dinyatakan di sini. Yang pertama, jangka masa kajian, jenis data yang nak kita kutip tu, alat yang sesuai untuk kutip data, lepas kat mana kita nak jalankan data kajian, nak jalankan kajian tu, lepas tu kumpulan responden apa yang kita guna sebagai sampel kajian kita. Lepas tu, strategi pengutipan data yang sesuai perlu digunakan, jangka masa dan kos diperlukan untuk menjalankan kajian, serta bagaimana data hendak disusun, dianalisis dan ditafsirkan. So, elemen-elemen ni mestilah dipenuhi semasa membuat kajian tersebut. Okey, sekarang kita teruskan dengan penyelidikan kualitatif. So, terdapat 3 bentuk penyelidikan kualitatif. So, yang pertama adalah kajian. Sebenarnya banyak lagi penyelidikan kualitatif. So, ni antara yang kita akan utamakan dalam kita punya syllabus kali ini. So, yang pertama adalah kajian etnografi, yang kedua kajian kes, yang ketiga kajian sejarah. So, yang pertama saya akan perkenalkan apa tu kajian etnografi.
So, kajian etnografi ni merupakan kajian tentang peristiwa dan budaya sesebuah masyarakat. Tujuan kajian ni untuk pelajari dan memahami dengan mendalam sesuatu fenomena ataupun situasi ataupun budaya sesuatu ataupun sebuah masyarakat tu. Kegunaan dia juga tujuan dia adalah untuk kenal pasti aspek budaya, tingkah laku, corak interaksi sosial pemikiran serta cara hidup masyarakat. Okey, contohnya, sebagai contoh kajian etnografi ni, awak nak buat satu kajian di mana awak nak kaji kehidupan perkampungan penduduk orang asli kat Pahang, perkampungan orang asli. So, awak akan pergi pergi kat diorang punya kampung tu. So, awak akan kumpul data dengan menggunakan cara pemerhatian, temu bual, saksi sidik dan sebagainya. Kebiasaannya ni adalah cara-cara untuk kita kumpul data bila kita buat kajian etnografi ni. Okey, biasanya kajian ni kita dapat lakukan sehingga pola kehidupan dapat ditentukan dengan jelas. Okey, ciri-ciri kajian etnografi. Yang pertama, kita lakukan pada persekitaran semula jadi atau tapak kajian. So, macam saya untuk contoh tadi, beritahu kita nak kaji kehidupan penduduk asli di perkampungan asli kan, perkampungan orang asli. So, kita pergi pada tapak diorang tinggal tu. Kita pergi kat kampung diorang sendiri untuk buat pemerhatian, untuk buat kajian macam mana cara diorang hidup. So, tu adalah ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah melibatkan interaksi yang mendalam dan bersemuka antara penyidik dan responden. So, ciri yang kedua maksud kita boleh berinteraksi dengan penduduk-penduduk tempatan tu. So, kita boleh bersemuka dengan cara nak temu bual ke, nak tanya diorang ke. So, kita boleh melibatkan satu interaksi dan cara bersemuka ni. Biasanya kita panggil sebagai proses temu bual lah kat sini, supaya kita boleh faham lagi macam mana cara diorang hidup dalam perkampungan orang asli tu. Okay, lepas tu kita guna konsep kebudayaan sebagai kacamata untuk menginterpretasi putusan yang diperoleh untuk memahami isu yang dikaji. Okay, kita akan pegang konsep kebudayaan sebagai kita punya fokus utama untuk mentafsir keputusan kita, untuk buat keputusan kajian untuk fahami isu yang kita nak kaji tu. Okey, lepas tu fokus kajian kecil di mana mungkin melibatkan satu set atau kumpulan manusia pada skala kecil. Macam tadi tu lah, perkampungan orang asli tu, kebiasaannya kita ambil diorang je kan, penduduk diorang tu. So, adalah kita panggil penduduk tu sebenarnya set yang kecil je. Okey, kajian biasanya dilaksanakan dalam jangka masa yang panjang supaya kita boleh dapat melakukan kajian sehingga pola kehidupan dapat ditentukan dengan jelas. So, tu adalah ciri-ciri, tujuan bagi ciri-ciri yang kelima ni. Selain pada orang asli tu, ada lagi yang kita boleh buat. Contohnya macam awak nak kenal pasti perbezaan antara sesuatu pun boleh ubah bagi penduduk Melayu, perbezaan kehidupan penduduk Melayu, Cina dan India di dalam negeri Terengganu ke. So, benda ni kiranya dia, kajian etnografi ni senang cerita, dia melibatkan budaya sesebuah masyarakat. Biasa melibatkan masyarakat sama ada kaum, etnik, perkampungan. So, itu kita panggil sebagai kajian etnografi. Okey, untuk yang seterusnya adalah kajian kes. Kajian kes ni kita boleh takrif sebagai satu analisis orang, peristiwa, keputusan, tempoh, projek dasar, institusi atau sistem lain yang kita kaji secara holistik atau dengan menggunakan satu atau lebih kaedah. Tujuan dia adalah untuk menerangkan atau menganalisa sesuatu fenomena atau unit sosial yang melibatkan individu, kumpulan institusi atau komuniti secara terperinci. Okey, sebagai satu contoh, saya boleh bagi kenapa contoh awak nak buat satu kajian kes di mana awak nak kaji punca berlaku punca berlaku kes jenayah di sesuatu kawasan. So, tu kita panggil sebagai kajian kes. Ataupun awak nak study kenapa berlakunya
ataupun nak kaji kekerapan pelajar tak hadir ke sekolah, ataupun nak kaji kekerapan pelajar ponteng ke sekolah ke. So benda tu berkait dalam kiranya buat analisis bagi institusi ataupun sistem ataupun satu projek ke, bagi kiranya kajian ni melibatkan individu, kumpulan, institusi ataupun komuniti secara terperinci. Ada juga yang boleh buat, contohnya awak nak tengok kadar tekanan kerja bagi pekerja dalam bidang profesional. Contoh, kadar tekanan pekerja bagi pekerja accountant, dia orang punya tahap tekanan dia orang masa kerja berapa, macam mana dia orang punya tahap tekanan dia orang tu, kita panggil sebagai kajian kes juga. Contohlah tu. So semasa kajian kes ni dia jawab soal bila, bagaimana dan mengapa. Dan penyelidikan kajian kes ni kita gunakan untuk menggambarkan entiti yang membentuk satu unit seperti seorang organisasi atau institusi. So kalau boleh perasan, contoh ada satu contoh dia melibatkan organisasi atau institusi dan berkait dengan kajian kes. So tu adalah kajian kes. Okay, kita pergi tengok pada ciri-ciri kajian kes. Kajian kes ni, reka bentuk kajian kes ni dia bersifat deskriptif secara menyeluruh ataupun jelas, dan ia adalah satu kajian yang terbatas ataupun mempunyai sempadan, sebab dia tak boleh keluar. Contoh nak kaji dalam sesuatu kajian kes dalam satu komuniti, so tak boleh keluar daripada komuniti tu. Dalam satu organisasi tu tak boleh keluar daripada organisasi tu. So dia sangatlah terbatas bila nak buat kajian. So kajian ni perlu dibuat secara terperinci dan intensif ke atas satu unit kecil sosial. Sebab itulah dia terbatas. Contoh, sekumpulan murid yang ponteng kelas matematik di sekolah. Nak buat kajian dia orang ni, so awak kena kumpul dia orang. Mungkin tak banyak kan yang ponteng kelas matematik kat sekolah. So sebab tu dah limited kat situ, terhad. Okay, sekarang terdapat 3 jenis kajian kes. Okay, yang ni boleh saya just nyatakan je lah. Kes-kes utama, kes-kes lebih jelas, kes-kes pengetahuan tempatan. Okay, kat sini kita boleh tengok perbezaan antara kajian etnografi dan kajian kes. So kajian etnografi ni, perbezaan dia dengan kajian kes, kajian etnografi fokus kepada aspek budaya dan kajian kes difokus kepada fenomena. Jangka masa untuk kajian etnografi dia lebih lama sebab nak pungut data tu untuk sesuatu masyarakat, dia kena duduk lama, dia kena betul-betul tengok, kena kutip data yang betul-betul lama supaya dapat jelaskan, dapat tentukan pola kehidupan dengan jelas tadi kan, untuk kajian kita tu. Kalau kajian kes dia tak lama, tempoh kajian tertentu saja. So mungkin untuk yang pelajar ponteng kelas matematik tadi tu, nak tengok dalam masa satu bulan ataupun 2 minggu. Selama 2 minggu berapa yang ponteng, macam tu. Okay, lepas tu etnografi ni melibatkan perbandingan berorientasi budaya. So dia berkait dengan budaya. Kalau kajian kes ni terbatas kepada konteks semula jadi, so dia tak berkait dengan budaya lah. Macam tadi tu kan kita ada konteks ponteng ataupun jenayah ataupun tak kadar tekanan, macam tu. Okay, persamaan antara kajian etnografi dan kajian kes ni adalah fokus kepada satu atau beberapa kes. So dua-dua boleh fokus. Kajian etnografi dan kajian kes ni boleh fokus kepada satu ataupun beberapa kes. Contohnya nak fokus, kalau untuk etnografi, contoh nak fokus kepada satu kes saja, cara kehidupan dia orang. Okay, kalau nak fokus kepada beberapa kes, macam mana remaja dalam untuk kajian etnografi ni kehidupan ataupun cara hidup remaja orang asli hidup. Lepas tu awak nak kaji juga macam mana warga emas dalam masyarakat orang asli ni hidup. So ada beberapa kes yang awak kaji kat situ.
Sama juga dengan kajian kes ni. Contoh yang ponten kelas matematik berapa, ponten kelas bahasa Inggeris berapa. So dia boleh fokus pada satu ataupun lebih beberapa kes tu, kajian dia tu. So lepas tu konteks semula jadi. So dua-dua natural je. Lepas tu emic dan etik. Emic ni ada perspektif dari dalaman dan juga perspektif dari luaran. Okey, seterusnya adalah kajian sejarah. So reka bentuk Chua pada tahun 2006 dia beritahu yang reka bentuk kajian ni merupakan kajian yang kita lakukan melalui pengumpulan data secara sistematik dan penilaian data-data secara objektif terhadap peristiwa yang berlaku pada masa lepas. Tujuannya adalah untuk menghuraikan peristiwa lampau supaya ramalan tentang peristiwa masa depan dapat dilakukan. Contohnya, awak nak kaji sesuatu perkara yang telah berlaku pada masa lepas, so kita boleh kita boleh guna reka bentuk kajian sejarah ni. So reka bentuk kajian ni tak memanipulasi dan mengawal variabel awak. Kiranya dia tak ada perubahan variabel kebiasaan. Sebabnya kajian sejarah ni dia hanya mengikut fakta sahaja. Dia akan berubah ikut fakta. Dia tak akan mengawal variabel pemboleh ubah awak tu. Biasanya kajian sejarah ni kita tak boleh ubah fakta dia. Okey. Lepas tu penyidik yang menjalankan kajian ni tidak dibenarkan untuk mempengaruhi emosi diri sendiri supaya dapat membuat kesimpulan yang adil dan tak berat sebelah. Kebiasaannya kalau buat kajian sejarah ni, contohlah kita tak boleh elakkan emosi kita pengaruhi diri. Contoh bila buat tak boleh macam ni, lepas contohlah ada dalam kajian sejarah tu ada orang baik dan ada orang yang tak baik, ada dua watak macam. Tapi macam mana nak cakap kiranya awak tak puas hati dengan keputusan kajian awak tu. Sebabnya biasalah kajian sejarah ni dia berkait dengan kehidupan tau. Bila berkait dengan kehidupan, ada kemungkinan dia boleh mempengaruhi emosi kita. Sebab itulah bila buat kajian sejarah ni kena neutral je kita punya ni. So kena terima sahaja keputusan apa yang akan. Sebab dia ni kan berkait dengan fakta. Ada kita tak puas hati dengan bila kita buat kajian tu, tak boleh macam ni. Bila buat kajian sejarah, kita dapat keputusan yang tak puas hati, kita tak boleh ikut hati kita je, ikut suka hati kita nak buat keputusan bila dengan kajian sejarah. Sebab kajian sejarah ni dia kena ikut fakta semata-mata. Okey, maklumat utama kajian sejarah kita peroleh daripada orang yang mengalami situasi atau peristiwa tersebut. Okey, biasanya untuk kajian sejarah ni senang, kita akan tanya berkait dengan orang yang mengalami sendiri peristiwa tu atau situasi tersebut, kebiasaannya. Tapi kalau orang yang mengalami peristiwa tu dah tak ada, kita akan guna maklumat sekunder kajian. Biasanya kita peroleh daripada kajian literature ataupun orang-orang yang terdekat dengan orang yang mengalami sendiri ataupun orang yang berada tempat kejadian. Maksudnya orang yang kira maklumat sekunder ni sama ada dia ambil daripada kajian literature, maksudnya daripada buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun dengan orang yang terdekat dengan orang maklumat utama tadi, orang yang mengalami sendiri situasi tu. Kebiasaannya kalau nak kaji kajian sejarah yang berkait dengan zaman-zaman lepas yang dah beberapa ratus tahun lalu memang payah dah. Tapi kalau yang berkait dengan perkara yang baru yang masih lagi terjadi dalam beberapa tahun ataupun beberapa tahun, macam berlaku daripada 5 tahun, 50 tahun lepas ke 30 tahun lepas ke, mungkin masih lagi senang untuk mencari menggunakan sumber maklumat utama. Tapi kalau yang dah beratus-ratus tahun, kebiasaan kita ambil maklumat sekunder kajian sahaja. Kita akan cari sumber sekunder sahaja. Okey, antara dokumen kita boleh guna masa buat kajian sejarah: surat, artikel, minit mesyuarat, teks majalah atau surat khabar, rakaman video dan sebagainya. So banyaklah sumber yang kita boleh guna masa nak buat kajian sejarah ni. Okey, setakat tu sahaja untuk contoh-contoh kajian bagi reka bentuk pendidikan kualitatif. So kita akan teruskan dengan reka bentuk pendidikan kuantitatif.